4.6 bilion tahun lalu. Matahari, bumi dan sistem suria wujud membentuk sistem suria yang kita kenali pada hari ini. Dan beberapa ratus juta tahun pertama kewujudan bumi, ia merupakan berbola panas yang sangat bergelora. Terdiri dari magma cair yang sentiasa dihentam komet dan juga planet lain, membawa kepada pembentukan kerak dan teras bumi. Tetapi tidak lama kemudian, semua wap air di atmosfera tebal bumi mengeluap dan jatuh sebagai hujan. Hujan ini turun selama berjuta-juta tahun, sehingga bumi menjadi dunia lautan air dan berada di kedalaman lautan purba, di mana jet air panas yang kaya dengan mineral ditembak keluar dari kerak, maka bermulalah kehidupan. Mineral kristal zirkon wujud sekitar 4.1 bilion tahun yang lalu, diikuti dengan unsur-unsur yang melengkapkan hidup makhluk di dunia ini. Bumi mulai menghasilkan hasil yang lumayan. Pernahkah anda mendengar mengenai nadir bumi atau rare earth element? Nadir bumi semakin dikenali kerana permintaan tinggi terhadap unsur-unsurnya. Kita akan mendalami dengan lebih dekat mengenai nadir bumi. Di Malaysia sahaja, ia bernilai 809 bilion ringgit. Astrolab membawa anda nadir bumi Malaysia. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, unsur nadir bumi terbanyak di dunia berada di negara China, diikuti Rusia, Amerika Syarikat, Australia, India, Brazil dan Malaysia. Di Malaysia terdapat 5% nadir bumi dunia. Nadir bumi pertama ditemui pada tahun 1787 di sebuah kampung di Sweden. Sejak itu, ia menjadi penting dari segi teknologi, alam sekitar dan ekonomi di seluruh dunia. Setakat ini terdapat 118 unsur kimia yang diketahui. Setiap satunya ada kegunaan dan manfaatnya. Unsur nadir bermaksud unsur-unsur yang jarang ditemui ataupun wujud dalam peratusan yang sedikit, seperti mana scandium dan yttrium. Unsur nadir bumi dikatakan suatu logam yang berkilau dan mempunyai sifat konduktif elektrik yang tinggi. Disebutkan juga bahawa logam ini bersifat lembut secara relatif dan kekuatannya meningkat apabila nombor atomnya meningkat. Kebanyakan sebatian unsur ini mempunyai sifat paramagnet yang tinggi. Dalam hal ini, unsur nadir membawa maksud unsur-unsur yang jarang ditemui ataupun mempunyai peratusan kecil di permukaan bumi. Perspektif umum mengaitkan unsur-unsur REE sebagai berbahaya dan beradioaktif. Hakikatnya, tidak semua unsur nadir bumi berbahaya dan mengandungi bahan radioaktif tinggi. Misalnya, nadir yang diekstrak dari sumber yang berasaskan tanah liat hasil daripada proses peluluhawaan, sebagaimana rizab REE yang ditemui di Malaysia. Sebenarnya, ia jauh lebih selamat dan tidak memudaratkan. Dari segi ciri-cirinya, tanggapan umum bahawa unsur REE adalah kecil peratusannya, namun secara am, ia sebenarnya wujud dalam keadaan yang tersebar meluas di permukaan bumi. Namun disebabkan sifat kepekatan yang sangat rendah, dalam kebanyakan situasi, operasi perlombongan berekonomi sukar dilaksanakan. Geografi Malaysia yang terletak di garis khatulistiwa membolehkan proses peluluhawaan pada lapisan batuan granitik berlaku secara semulajadi, selain dibantu faktor-faktor lain seperti tindak balas, redox, perubahan tekanan, suhu serta aktiviti hidroterma membantu proses penggayaan ion REE. Hal ini yang membezakan permineralan REE di Malaysia berbanding negara-negara lain di dunia yang dikenali sebagai galian nadir bumi. Proses yang berlaku selama jutaan tahun ini membebaskan unsur-unsur REE yang asalnya terikat secara kimia kepada bentuk-bentuk ion. Lazimnya, ion-ion REE pada akhirnya akan terjerap secara semulajadi pada mana-mana mineral lain seperti lempung jerapan ion. REE di Malaysia yang sedang hangat diperkatakan ketika ini adalah bersifat bukan radioaktif, yang berpotensi dilombong secara berekonomi dan terabur secara meluas, terutama di kawasan batuan granitik yang terluluhawa. Potensi ini adalah anugerah yang tidak ternilai kepada negara, dan jika kawasan-kawasan berpotensi ini telah dibangunkan secara komersial terlebih dahulu sebagai kawasan perindustrian atau perumahan, maka prospek ekonomi mineral akan terkubur begitu sahaja. Dari segi kaedah perlombongan solution atau in situ leaching bukanlah suatu teknik yang baru diperkenalkan. Ia telah wujud lebih 50 tahun yang lalu.
Teknik ini pada awalnya dipelopori dalam pengekstrakan unsur uranium dengan hampir 5% daripada unsur ini diperolehi menggunakan kaedah ini. Potensi kaedah ISL juga turut diaplikasikan kepada logam-logam mineral lain seperti tembaga, perak dan kadangkala emas atau aurum, tertakluk kepada syarat pengoperasian dan kawal selia air bawah tanah yang mampan. Kaedah pelombongan ISL memberi beberapa kelebihan berbanding kaedah pelombongan konvensional lain seperti lombong permukaan atau bawah tanah. Antaranya adalah seperti meminimumkan impak terhadap permukaan bumi, kadar pelepasan gas rumah hijau, habuk dan bunyi selain kos operasi yang rendah dan tahap keselamatan pekerjaan yang baik. Namun di sebalik kebaikan kaedah ini, kaedah pelombongan ISL memerlukan beberapa faktor khas sebelum boleh dilaksanakan. Pertama adalah melibatkan kesesuaian geologi permineralan di kawasan yang akan dilombong. Jasad atau mendapan mineral perlu berada dalam keadaan terlerai secara semula jadi dan mempunyai rekahan jasad bagi menyokong proses pelarut lesapan. Faktor kedua adalah unsur mineral yang akan dilombong perlu bersifat mudah larut dan telap apabila bertindak balas dengan ejen pelarut seperti asid lemah. Kondisi ketiga pula adalah mendapan mineral perlu berada di bawah permukaan air bawah tanah bagi membolehkan proses pelarut lesapan berlaku menerusi jasad biji. Sejak beberapa tahun ini, usaha merancangkan semula industri mineral dalam mengeksplorasi unsur ini giat dijalankan. Hal ini dinyatakan dalam kerangka Plan Transformasi Industri Mineral Negara yang merupakan satu kerangka komprehensif untuk membangunkan industri mineral negara. Industri mineral negara secara menyeluruh merangkumi peringkat huluan, pertengahan dan hiliran sebagai sumber kekayaan baru negara dengan pengurusan sumber asli yang cekap. Tahukah anda apa manfaat unsur nadi ini? Sebelum ini, unsur nadi bumi ini tidak terlalu diberi perhatian oleh industri tempatan maupun luar negara. Sejak 10 tahun kebelakangan ini sahaja, permintaan dunia terhadap unsur ini telah melonjak 2 kali ganda dek kepesatan teknologi. Menurut saintis, unsur ini sangat penting dalam pembangunan industri yang berteknologi moden seperti peranti elektronik, komputer dan rangkaian networks, tenaga bersih, komunikasi, pengangkutan berteknologi tinggi, perubatan dan banyak lagi. Unsur nadi bumi ini merupakan komponen penting dalam teknologi bersih seperti turbin kuasa angin, kenderaan elektrik, pencahayaan cekap, tenaga dan penukar pembangkit. Malaysia mendukung pembangunan teknologi hijau iaitu produk atau sistem yang mesra alam, selamat kepada pengguna, menjimatkan tenaga dan sumber asli dan mempunyai pembebasan gas rumah hijau yang rendah atau sifar. Komitmen ini dibuktikan dengan pelancaran dasar teknologi hijau negara pada tahun 2009 sehinggalah kelulusan jumlah pelaburan industri teknologi hijau meningkat kepada 2.23 bilion ringgit pada tahun 2020. Dengan adanya unsur nadi bumi ini, pengeluaran dan pembuatan produk moden yang mesra alam dapat dihasilkan. Era moden ini, teknologi semakin pesat bagi memenuhi keperluan semasa manusia menerusi industri yang pelbagai. Apa yang paling penting? Industri yang menghasilkan gadget-gadget elektronik sama ada telefon pintar, iPod, iPad, komputer riba dan pelbagai inovasi dibuat sehinggakan tercetusnya kepelbagaian trend tentang kecanggihan dan jenama sesebuah peranti. Seiring arus pemodenan ini, kesan negatifnya sudah tentu ada, seperti pencemaran yang membawa kepada pelbagai bahana. Sebab itu pentingnya teknologi hijau. Tidak hairanlah apabila permintaan dunia terhadap unsur nadi bumi semakin meningkat demi terus menghasilkan kehidupan yang mudah dan selesa kepada manusia seluruh dunia melalui penciptaan teknologi yang lebih selamat. Menurut kajian Jabatan Mineral dan Geosains, unsur ini kebanyakannya terletak di Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Sabah, Sarawak, Selangor dan Terengganu. Unsur nadi bumi ini tersebar secara meluas di permukaan bumi, terutamanya di kawasan batuan granitik yang terluluh hawa. Oleh itu, Malaysia sedang mengusahakan jenis deposit sisa atau lebih dikenali sebagai deposit jenis lempung jerapan ion. Deposit jenis ini terhasil daripada proses luluh hawa terhadap batuan yang kaya dengan mineral nadi bumi yang menyebabkan ion nadi bumi menjerap kepada mineral lempung. Proses ini dapat berlaku secara semula jadi kerana geografi Malaysia yang terletak di garis khatulistiwa selain dibantu faktor-faktor yang lain. Unsur nadi bumi ini memberi manfaat besar kepada manusia dalam menjalani kehidupan yang lebih selesa. Adakah nadi bumi dapat membantu Malaysia meningkatkan ekonomi dan pendapatannya? Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolek signing off from space.